Hadis ini riwayat daripada Mahmud bin Ar-Rabi'. Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Dia kata dia pernah dengar satu orang sahabat Nabi yang bernama Aitban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata. Tuan-tuan, Aitban bin Malik ini sahabat Nabi. Dan dia ni disebut dalam hadis ni wa kana mimman syahida Badra. Dia ni bukan sahaja sahabat Nabi, tapi dia adalah sahabat yang ikut sama dengan Nabi dalam perang Badar. Perang Badar ni dahsyat sebab dia perang yang pertama dalam Islam. Berlaku pula dalam bulan puasa. Zaman awal Islam, orang Islam tak ramai, jadi siapa yang Islam pada masa tu sanggup ikut Nabi pergi perang, Allah tak lupa dekat mereka ni. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah naik angin, dia pernah marah dekat seorang daripada sahabat Nabi yang merupakan ahli perang Badar. Umar sudah naik angin, sudah marah dekat dia. Nabi SAW bila dia tengok Sayyidina Umar marah dekat sahabat yang ahli Badar ni, Nabi kata, ya Umar, wa ma yudrik. Nabi tegur on the spot. Dan Nabi tegur Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, apa hal dengan hang ni? La'alla Allah qad ittala'a ala ahli Badrin. Dia kata dia ni, orang yang hang marah ni, dia ni ahli Badar. Dia ikut aku dalam perang Badar. Hang tahu tak mereka ni yang kata ahli Badar ni Allah Subhanahu wa ta'ala tengok mereka. Mereka ni golongan manusia yang Allah pandang mereka. Dalam bahasa kita kata Allah bagi muka kat mereka. Allah tak lupa ahli Badar ni sebab mereka tolong Nabi waktu Nabi susah. Bila Umar nak pergi marah dekat sahabat yang ahli Badar ni, Nabi SAW tegur on the spot. Lala tu juga Nabi tegur. Nabi kata, apa hal hang ni? Ini orang yang marah ni ahli Badar. Allah pun pandang mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, i'malu ma syi'tum. Allah kata kepada ahli Badar, kepada orang-orang yang ikut Nabi dalam perang Badar, Allah kata dekat mereka, i'malu ma syi'tum. Hampa nak buat apa buat. Ini lesen besar. Ini lesen besar. Allah kata dekat mereka, i'malu ma syi'tum. Hampa berasa nak buat apa, hampa buat. Punya istimewanya ahli Badar ni. Dan mereka ni, mereka tak akan buat benda yang Allah larang. Walaupun mereka dapat lesen besar, mereka tidak salah guna lesen itu. Cuma Nabi SAW kata, ahli Badar ni Allah kata dekat mereka, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa hampa nak buat. Faqad wajabat lakumul jannah. Tuhan kata pasal apa? Pasal sudah wajib syurga tempat kamu. Allahu Akbar. Kalau begitu sekali kedudukan mereka pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Sayyidina Umar nak pergi marah-marah mereka ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia dengar Nabi tegur dia macam tu, dan Nabi kata pula, hang tahu tak mereka ni ahli Badar, Allah bagi muka dekat mereka. Allah kata, buatlah apa hampa nak buat, tempat hampa ada dah dalam syurga. Bila Nabi kata macam tu, kata Ali bin Abi Talib yang riwayat hadis ni, dia kata, fadama'at aina Umar. Dua-dua mata Umar meleleh yang mata. Sebab dia terharu dia. Begitu sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kemuliaan kepada orang yang bersama Nabi di dalam perang Badar. Waqala, dan kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata Allah dan Rasul lebih tahu tentang kemuliaan mereka ni. Dia pun tekan brek, tarik handbrake, habis. Tidak ada lagi nak marah-marah kepada ahli Badar ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada Aitban bin Malik. Dan Aitban bin Malik ini salah seorang daripada ahli perang Badar. Kata Aitban, dia kata, kuntu usalli liqaumi bi Bani Salim. Dia kata, aku ni imam kepada kaum aku, Bani Salim. Kaum dia ni nama Bani Salim. Dia kata dia imam mereka. Semayang dia jadi imam. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar fayashuqqu alayya ijtiyazuhu qibala masjidihim. Aitban kata, masalah saya ni satu, dia kata dekat Nabi. Antara rumah saya dengan masjid tempat dia duduk jadi imam ni, di antara tu ada kawasan wadi, kawasan lembah yang kalau hujan jadi lecah, jadi becak, jadi nak pi itu jadi susah. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain riwayat Muslim, dia kata apa?
Aitban ni pula pada masa tu sudah kena sakit mata. Yang sakit mata dia ni melarat sampai dia jadi tak nampak tengok. Tak totally blind, tapi masalah dia nak bergerak, dia nak pergi ke sana sini, jadi kacau dengan sakit mata dia ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW, faqultu lahu, dia kata dekat Nabi, inni angkartu basari. Dia kata, ya Rasulullah, mata saya ni ada problem. Mata saya ni tak nampak tengok. Jadi rabun teruk. Wa innal wadi allazi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Antara rumah saya dengan masjid, saya duk pergi jadi imam pula, ada kawasan wadi, kawasan lembah, kalau hujan memang susah. Fa yashuqqu alayya jitiyaz. Jadi benda ni menjadikan susah saya nak pergi sampai dekat depa. Fa wadittu annaka ta'ti fatusalli min baiti makanan. Dia kata kalau boleh, dia kata dekat Nabi, nak minta dekat Tuan mai rumah saya nak minta Tuan semayang di satu tempat di rumah saya. Attakhidhuhu musalla. Tempat Tuan semayang tu saya nak jadikan musalla, tempat saya semayang. Yang ni dalam Islam dia panggil tabarruk, mengambil berkat atas diri Nabi SAW yang tidak ada khilaf di kalangan ulama mazhab apa pun. Semua kata Nabi SAW pada hujung rambut sampai hujung kaki penuh keberkatan. Tapi benda ni dia hanya apply kepada Nabi SAW. Tuan jangan duk tengok ni tok guru ni duk main mengajar, dia minum gelas lagi, main duk pepak gelas tu, jangan. Yang ni untuk Nabi SAW, dia panggil khususiyah, khusus untuk Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Aitban bin Malik dia pergi jumpa Nabi SAW, dia habaq dekat Nabi, nak minta Tuan mai rumah saya semayang satu tempat tu saya nak jadikan la attakhidhuhu musalla, saya nak jadikan musalla, tempat saya semayang. Nabi SAW bila dia dengar hajat Aitban, Nabi jawab sepatah saja. Nabi kata sa'af'an. Okey, Nabi kata saya akan tunaikan hajat ini. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Kata Aitban bin Malik, esok aja, tak ada nak nanti 2-3 hari, tak ada nak nanti seminggu, esok saja pecah-pecah siang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dah di rumah dia. Nabi mai di rumah dia, wa Abu Bakr radhiyallahu anhu mai, Abu Bakar escort mai sekali di rumah Aitban bin Malik. Fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azintu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai rumah Aitban, Nabi minta izin nak masuk. Tuan-tuan, ini ada hadis ni tuan-tuan, dia adalah satu panduan kehidupan. Satu panduan kehidupan. Kita baca satu hadis word by word, every word yang ada di dalam hadis itu, dia setiap word itu ada pengajaran dia. Bila Aitban minta Nabi mai rumah dia, Nabi tunai hajat, itu ada. Bila Nabi sampai di rumah dia, fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta izin. Nabi minta izin dulu, dah sampai minta izin, bolehkah saya masuk? Fa azintu lahu. Aitban kata sila mai masuk. Falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Nabi masuk first Nabi tanya. Nabi kata, Tuan Aitban nak minta saya semayang tang mana? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalliya fi. Dia pun tunjuk, di sini ya Rasulullah, nak minta Tuan semayang tani. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Nabi pun pergi berdiri tang Aitban tunjuk tu, Nabi takbir. Allahu akbar. Dalam syarah hadis dia kata apa? Nabi sembahyang duha. Bila Nabi SAW berdiri dan takbir, wasafafna wara'ah. Sahabat yang ada ni, Aitban, Sayyidina Abu Bakar, yang ada ni, pergi duduk belakang Nabi, saf, semayang bersama dengan Nabi. Daripada sini, satu kefahaman dapat kita ambil, bahawa semayang duha boleh dibuat berjamaah. Fasalla raka'atain, summa sallam. Nabi semayang 2 rakaat, Nabi bagi salam. Wasallamna hina sallama. Dia kata bila Nabi bagi salam, kami pun pakat-pakat bagi salam. Kata Aitban bin Malik dalam hadis ni. Fahabastuhu ala khazirin yusna'u lah. Bila habis, Nabi SAW nak minta diri, nak balik. Aitban kata, Tuan, ada masak sikit, Tuan makanlah sikit. Adab. Dia masuk main adab dalam hadis tu. Bila kita jemput orang main rumah,
Takkan balik dengan rengkung kering begitu aja. Bawa keluarlah TTO, biskut-biskut pak segi mayat ke apa bagi sikit, bagi makan. Nabi pun duduk, adab. Nabi SAW bila orang pelawak, Nabi tak menghampakan dia. Nabi pun duduk sah. Fasami'a ahlud dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Cerita Nabi mai di rumah Itban ni, mula orang duk bercakap. Lepas tu nampak Nabi tadi, oh dia pergi rumah Itban. Itban habang kata dia panggil Nabi mai. Benda tu spread. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Itban bin Malik. Fathaba rijalun minhum hatta kathura rijal fil bait. Maka mai meneru rumah Itban ni. Pasal apa? Pasal dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mai rumah dia. Faqala rajul minhum, bila mai ramai ni dia jadi cerita makcik Kiah. Ni dia ada kat luar ni. Nabi dah semayang dah. Itban jamu dekat Nabi makan kuah daging. Depa mai depa pakai ada kat luar rumah ni. Kadum sembang. Dalam pada sembang tu kata dalam hadis ni faqala rajul minhum. Seorang daripada ramai-ramai ni sudah cakap, suara derah dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ni, dia kata ma fa'ala Malik. Dia kata Malik kita ni mana pi? Ma fa'ala Malik, apa Malik ni buat? Ni kita semua pakat duk ada di sini. Hang ada. Ni Malik ni mana? Malik. Siapa dia ni? Dia ni salah seorang daripada orang kampung tu. Nama dia Malik bin Dukhshum, nama dia. Rupanya dia ni sudah jadi bahan gosip dalam kampung. Sudah jadi bahan gosip. Orang duk bercakap perihal dia. Seseorang ni sudah up cerita ni. Dia kata ma fa'ala Malik. Mana dia Malik bin Dukhshum ni? La arahu. Aku tak nampak dia pun. Ni semua duk ada ni. Tengok Pak Long ada, Pak Lang ada, Pak Ciat ada, semua ada. Malik tak ada. Mana dia ni? Mana pi Malik ni? La arahu. Aku tak nampak dia. Faqala rajul minhum. Seorang lagi pula kawan makcik dia. Dia kata apa? Zaka munafik. Dia kata Malik ni munafik. Dia paku buah sebiji. Tuan-tuan, nampak ni? Perangai ni pada dulu dah ada. Perangai tak ada kerja, lepas tu nak pergi. Ini daripada dulu. Nama kata manusia, ada perangai ni. Mai kerana dengar Nabi mai rumah Itban. Tapi mai dah tak ada apa-apa. Pergi buat keluar satu cerita tak ada pasal-pasal ni. Pergi sebut nama satu orang, pergi sebut nama Malik bin Dukhshum. Lepas tu pergi kata, dia ni apa hal tak pernah nampak dia ni. Hak seorang lagi pula, tambah haji nama tu. Tambah kuat atas. Dia kata apa? Zaka munafik. Dia kata Malik bin Dukhshum ni, dia ni munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Dia ni tak boleh pakai punya orang. Dia ni bukan dia mau dekat Allah dan Rasul. Dia tak suka kepada Allah dan Rasul. Nampak tuan-tuan? Yang ni dia panggil jarum karat. Yang ni yang dia buat lingkup masyarakat ni, geng ni. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar. Nabi duduk dalam rumah, Nabi dengar. Nabi keluar mai kat depa. Nabi kata dekat depa ni, la taqul zalik. Nabi kita jangan cakap lagu tu. Jangan hang piduk rosakkan nama kawan hang sendiri. Hang jangan piduk bagi jahanam reputasi dia. No, Nabi kata jangan buat macam tu, jangan cakap macam tu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi kata bukankah hampa tahu yang kata Malik bin Dukhshum ni dia orang Islam. Dia mengucap la ilaha illallah. Dia orang Islam. Apa hal yang hang piduk bercakap kata dia munafik, piduk kata benda-benda tak elok dekat dia. Kalau hang mengucap hang Islam, dia pun mengucap, dia pun Islam. Nabi tegur. Kata dia ni pula ni, geng yang duk gosip ni. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata ya Rasulullah. Okey, bab ni Allah dan Rasul lebih tahu, lebih kenal siapa dia ni. Wa amma nahnu fa wallahi, dia kata la nara wuddahu wa la hadithahu illa ilal munafiqin. Oh, dia pedarah lagi di depan Nabi. Dia kata apa? Dia kata bab ni Allah dan Rasul lebih tahu. Malik bin Dukhshum ni orang macam mana. Tapi nak habang dekat Tuan, kami tetap kata wallahi dia ni munafik. Oh, kasar tuan-tuan. Kasar. Nabi, dia argue Nabi. Dia lawan apa yang Nabi kata. Dia kata itu kami tak campur lah, Allah Rasul lebih tahu. Tapi tang kami tetap kata dia ni munafik. Pasal apa? Pasal cakap-cakap dia pun menggambarkan dia munafik. Dia kata lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Bila dia ni pi pederah, pi kata macam tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi kita no. Aku nak beritahu dekat hangpa satu. Satu orang bila dia mengucap la ilaha illallah dan dia mengucap tu dengan niat satu aja, dia nak cari keredaan Allah, Allah akan mengharamkan dia daripada dibakar selama-lama di dalam neraka. Maksudnya kalau dia ada salah silap, dia akan masuk neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Apabila satu orang mengucap la ilaha illallah, satu kalimah yang ringan, satu kalimah yang orang tak Islam pun boleh sebut, la ilaha illallah, senang saja sebut. Tetapi kalimah itu kalau diucapkan dengan niat yang tulus kerana nak cari keredaan Allah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia masuk sekadar untuk nak menebus dosa. Lepas itu dia akan ada tempat di dalam syurga. Nabi SAW kata macam tu. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, dia kata qala Anas bin Malik, bila dia dengar hadis ni, kata dia fa'ajabani hadzal hadis. Anas kata Allahu akbar, dia kata hadis ni power betul. Betul-betul menyebabkan aku rasa kagum dengan Islam ni. Anas kata a'jabani, betul-betul aku rasa takjub dengan hadis yang aku dengar ni. Semata-mata kerana ucap la ilaha illallah, dia dapat protection daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa qultu libni, Anas bin Malik kata dekat anak dia kata uktubhu. Dia kata ke anak dia, hang tulis hadis ni. Hadis yang kita baca tadi itu, Anas bin Malik bila dengar, dia kata dekat anak dia, uktubhu, hang tulis ni hadis ni. Fakatabahu, anak dia pun tulis. Pasal bagi Anas bin Malik, hadis ini terlalu power. Menceritakan kata apa? Dengan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah pelihara orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia melihat setiap orang yang bersyahadah itu, setiap orang yang menjadi Islam itu aset untuk Islam. Nabi ini seorang pun dia sayang. Nabi SAW bila saya kata orang tu Islam, Nabi sayang. Nabi tak mau kehilangan dia. Kerana bagi Nabi SAW, setiap orang Islam ini aset untuk agama. Kita hari ni tak. Kita hari ni nak bagi orang keluar daripada kita. Dia ni jahat, dia ni munafik, dia ni. Lain-lain tinggal kita seorang. Hak bagus ni kita seorang, hak baik ni kita seorang, hak betul ni kita seorang. Orang lain semua tak betul. Kita punya sikap ni macam tu. Bukan kita nak mempertahankan orang yang mengucap la ilaha illallah. Sebaliknya kita hari ni kita punya style, hidup buang orang, sampai kita ni Islam ni makin kecil. Maka akhirnya tidak ada kekuatan, maka akhirnya lemah, maka akhirnya kita dibuli di dalam dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang pertama apa dia? Nabi melihat setiap orang yang bersyahadah itu aset di dalam Islam. Penting, perlu digembor iman dia, perlu dijaga dia, perlu kita make sure dia bersama dengan kita. Yang kedua, kita juga wajib menghargai setiap orang Islam. Wajib kita hargai. Tuan-tuan, sikit sebanyak perbezaan pendapat, tak sependapat, tak sepahaman, settle buang. Jangan letak dia macam orang kafir, sedangkan dia Islam. Dia duk main semayang sama dengan kita, satu qaryah dengan kita, duk sembah Allah Tuhan sama dengan kita. Dia pun duk baca hadis Nabi SAW, Nabi kita dan Nabi dia. Pasal apa yang kita pergi duk bergaduh? Kita tidak ikut Nabi SAW. Yang ketiga, elakkan daripada jadi pertelingkahan dengan sebab perpecahan itu. Elak daripada bertelingkah dan berpecah, kerana itu melemahkan Islam. Yang keempat, jadilah orang yang sentiasa bersedia untuk mendengar kita ni. Be a good listener. Kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. Banyak hak duk jadi huru-hara dalam masyarakat kita lah ni pasal apa? Dengar sikit, cakap banyak. Lingkup. Bagi masa kita nak jadi good listener, kita nak dengar. Yang kelima, sentiasalah berlapang dada. Yang keenam,
pastikan kita ikut Allah, kita ikut Nabi dan ikut orang yang mengikut Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita.